Okey, kita start balik project management. Dalam project management ni, yang paling penting ialah how to plan, how to monitor, and how to control project supaya kita dapat penjimatan kos. Kita kena plan, kita kena rancang, kita kena monitor dia, dan kita kena kawal kos. Sebab tu awak budak-budak accounting wajib ambil benda ni. Sebab tu awak nak kawal kos, control project. Kalau tidak nanti kita rugi. Tak kawal. Dia ada kaedah yang kita gunakan. Either start time, either finish time, latest start, latest finish, dan slack time. Slack time inilah kita untuk cari nilai critical path. Daripada nilai tadi T expected tu, boleh tak lagi kita pendekkan lagi projek tu. Itu dinamakan critical path dalam projek. Baik, katakan contoh. Apa yang paling penting di sini ialah kita akan cari PERT dan critical path. Critical path ni yang paling penting dia nak cari nilai slack time. Dalam kita berpuluh-puluh juta projek yang besar dan kompleks yang menyebabkan berjuta-juta step, million of dollars maybe involved, kita kena buat penjadualan, plan, penjadualan, dan juga kita kena monitor projek ni. Katakan contoh yang paling simple sekali, critical path ni, dia kata tengok aktiviti. Aktiviti A ni ialah build internal component. Jadi immediate predecessor. Maknanya tak ada, dia bermula pada awal. Aktiviti B ni modify roof and floor. Pun dia mula daripada awal. Tetapi bagi aktiviti C, construct collection slack ni mesti bermula daripada aktiviti A. A dah mula dulu. Begitu juga dengan aktiviti D, pour concrete and install frame, dia bermula dari aktiviti B. Bagi aktiviti E ni, build high temperature burner ni, dia bermula daripada aktiviti C. Ni katakan kita nak buat kilang. Kalau kilang ni yang paling penting ialah build high temperature burner. Itu paling penting. Dan kita ada F lagi. Install control system. Macam mana? Kita tak nak pollution banyak berlaku. Sebab tu kita kena mula aktiviti C. Kemudian aktiviti G ni dah install air pollution device. Dia bermula daripada aktiviti D dan E. Dan yang H sekali ialah kita inspect and test. Kilang kita ni okey atau tidak? Dapat kelulusan atau tidak? Daripada alam sekitar untuk meneruskan kegiatan perniagaan dia. Siapa yang buat benda ni, semua costing ni dia buat ialah orang accountant. Dia kena buat, kena kira berapa banyak kos yang perlu dilakukan. Dan kalau setakat ratus-ratus, tak apa. Kalau sampai berjuta-juta, company-company yang besar, yang multi-company. Misalnya, yang baru ni contohnya ialah, you tengok, apa ni, Syarikat Pahma Niaga. Dia dapat tender projek membotolkan COVID-19 di Puchong. Tengok macam mana canggihnya kilang dia. Sama standardnya macam kilang tu di China sana. You bayangkan lah. Dia
kalau dapat supply seluruh Malaysia, COVID, saya tak tahu macam mana diorang punya CEO punya gaji ratus-ratus puluh juta dia dapat income company tu. Pharma Niaga. Itu buat satu ubat je. Ubat COVID-19 Sinovac. You bayangkan macam mana syarikat-syarikat yang besar seperti Pfizer, AstraZeneca, Ezzard, dia dapat satu ubat tu seluruh dunia pakai. Sekarang ni negara miskin memang tambah miskin. Tak dapat ubat. Negara kaya je yang kawal. Okey, jadi kalau kita lihat di sini projek ini, activity on node AON, activity NR. Jadi kita kena lukiskan projek tu dalam bentuk network. Itu dinamakan PERT. Build internal component, ini modified roof and floor. Activity C ni construct collection tank. Yang ini build burner. Yang ini pour concrete. Ini install pollution device dan sebagainya. Sampailah aktiviti ni yang hijau ni keluar. Ini mula. Ini kita keluar. Bagi menentukan activity time ni, kita ada optimistic time A, ada pessimistic time B, dan ada most likely time M. Yang optimistic ni, orang yang berani lah. Orang yang penakut ni, dia yang pessimistic. Orang yang tengah-tengah ni, ini panggil most likely time. Baik, bagi aktiviti time nak kira T ni, A tambah 4M plus B bagi 6. Itu nak kira nilai T bagi projek A berapa. T bagi projek B berapa. Dan seterusnya. Kemudian kita kena kira variant of activity completion time ni. Ini formula dia. Variant B tolak A bagi 6 ganda 2. Untuk apa? Untuk aktiviti A, B, C, D dan seterusnya. Dikatakan ini soalan kita, biasanya ini bentuk soalan je lah. Ada aktiviti A, B, C sampai H. Dia ada optimistic time. Seminggu, 2, 1 sebagainya ni. Ini most probable 2, 3, 2, 4, 4. Dan ini pessimistic time. Inilah dia. Jadi bagi pengajaran, kita kena cari nilai T. Berapa nilai T? T ialah expected time. Nilai jangkaan. A tambah 4M tambah B bagi 6. Dikatakanlah saya ambil contoh aktiviti G. Aktiviti G ni A dia ialah 3. Tambah 4M. 4M. 4 kali 4, 16. 16 campur 3, 19. 19 tambah dengan 11. 19 campur 11. Bagi dengan 6. Itu dapat 5 dapat ni.
Begitu juga bagi aktiviti yang A katakan tadi, yang angka kecil sikit. Kita boleh corak. A1, 4M. 2 kali 4, 8. 8 campur 1, 9. 9 campur B, 9, 10, 11, 12. 12 bagi 6 dapat 2. Itu gunanya kita nak cari nilai T. Total semua sekali dapat 25 minggu. Begitu juga varian kita ni. B tolak A bagi 6 ganda 2. You masukkan nilai tu. Masuk dapatlah nilai dia sini. Ini A, aktiviti dia. Ini T dia, 2. Ini B, ini T dia, 3. Ini C, ini T dia, 2. Dan seterusnya. Suka tak suka, kena cari nilai earlier start time. Kalau earlier start time ni, datangnya ialah daripada ES tambah T. ES T tambah T, kita dapat sini ialah 0 tambah dengan T, dapat EF. Ni dia kasih contoh ni lah. Saya lebih suka terus buat kat sini. Apabila aktiviti A, dia bermula daripada 0, maka earlier start time, ES dia 0. 0 tambah dengan T, dia dapat EF sini. 2. Apabila EF dia 2, pergi kat sini, kat aktiviti C, dia panggil ES balik. 2. 2 tambah dengan 2 T ni, dia dapat EF ke 4. Apabila sini lari ke sini, EF dia 4, ES dia 4 lah. 4 tambah dengan 3, dapat 7. Sini 4, pergi ke E, 4 lah. 4 tambah dengan 4, dapat EF dia 8. Yang di sini sama dah. 3, EF dia 3, dapat ES dia pun 3 lah. 3 tambah 4 dapat 7. Jaga sedikit. Tempat sempang ni, yang aktiviti G ni, dia datang daripada kombinasi E dan D. Kalau kira ini 8, ni ada 7. Kita kena pilih yang paling besar. Ambil 8. 8 tambah 5, 13. Sini pun sama juga. Ada yang 7, ada yang 13. Pilih yang paling besar. 13 tambah 2, 15. Itu kalau kita kaedah cari ES dan EF. Ada lagi satu kaedah yang kita nak gunakan, iaitu LF. LF tolak T sama LS. Apabila tadi kita dapat aktiviti H ni, EF dia 15, dia LF pun sama 15. 15 tolak dengan 2T, dapat LS sini. 13. 13 ini, lari sini pun 13 juga. Tolak dengan 3, dapat dengan 10. Sini 13, sini pun 13 lah. 13 tolak dengan 5, dapat 8. Jaga sikit. Dia pergi sini 8, dia pergi sini pun 8 juga. Sebab yang paling lihat di sini ialah 8 tolak dengan 4 dapat 4. Ini 8 tolak dengan 4 dapat 4. Ini ada 10, ini ada 4. Pilih mana yang paling kecil.
Sebab dia kaedah mengundur. Mengundur, pilih daripada kecil, maka dia dapat ambil 4, tolak 2, 2 sini, tolak 2, kosong dan sebagainya. Ketika ini. Maka kita, ini network ni penting ni. Ini semua ni, awak masukkan dalam, ni dia. Dekat General Boundary Schedule and Slack Time. Masukkan semua sekali. Aktiviti dia, ES dia, EF dia, LS di sini, dan juga LF sini. Dan saya dah kata, jaga sikit. ES mesti sama dengan LS. Kalau buntut bawah ni 13, sini dapat 14, maknanya apa yang you buat atas sebenarnya salah. Kalau kata sini orang dapat 15, sini 15. Ini 14, sini 13. Maknanya ada something wrong, salah calculation awak di atas. Itu gunanya benda ini kita ulang balik. Nak check baik semula. Kalau sempat lah dalam exam. Okey. Betul, ini critical part, iaitu slack time. LS tolak ES. Dia ada dua kaedah. You ambil LS, you tolak dengan ES. Ataupun you ambil LF, tolak dengan EF pun sama. Apa-apa kaedah pun serupa, sama je. You dapat kosong, you dapat 1, you dapat kosong, you dapat 1, 0, 6. Jadi yang kosong itulah yang dinamakan on critical part. Langsung tak boleh kita pendekkan lagi. Tetapi aktiviti B, aktiviti D, aktiviti F, kita boleh pendekkan lagi. Di mana ni? Aktiviti A, aktiviti C, E, G dan H itu dinamakan critical part. Tak boleh dipendekkan lagi. Waktu dalam ni dia kalakan hijau, biru ni. Dan kita nak cari variant project. Ini variant project yang kita kira. Tetapi kita kena ambil hanya yang critical part saja, yang biru tadi. Yang ada 5 tu. Maka dapatlah 3.11. Kita cairkan sistem piawai. Square rootkan dia. Maka dapat 1.76. Baik. Katakanlah. Dia kata projek ini apa yang akan berlaku? Projek ini kalau complete dalam masa 16 minggu. Jadi kita dah cuba pendekkan lagi dengan critical part ini sebanyak 15 minggu. Ini dipanggil expected completion time. Daripada 25 minggu kita boleh pendekkan sehingga 15 minggu sahaja. Maka berapa banyak kos yang kita tanggung dalam penjimatan. Kalau projek itu satu hari kosnya 1 juta, ada 10 hari kita jimat, maka kita dah dapat 10 juta penjimatan kos. Projek jalan tak? Jalan. Tak ada masalah. Baik, katakanlah projek ini 16 minggu. Tolak dengan 15 minggu ni dah expected due
expected date of completion. Ni due date. Bagikan yang ini dapat 0.57. 0.57 ni tengok dekat jadual belakang appendix A ni, iaitu tambahan normal, maka sama dengan nilai dia 0.71566. Nilai Z. Maka 71.6% probability this project can be completed in 16 weeks or less. Itu maksudnya. Jadi kalau projek awak buat tu lagi banyak masa yang you ambil, maka kita menanggung kos yang paling banyak lah dalam projek ini. Ini gunanya ialah cepat dan critical part. Sekian, terima kasih.